Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati Tuan Pengurusi, seterusnya para imam, para bilal dan ahli jawatan Kuasa Surau, pimpinan muslimin dan muslimat. Sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT dengan nikmat dan kurnia yang kita dapat berkumpul pada malam ini setelah menunaikan solat maghrib dalam satu sesi kuliah maghrib. Mudah-mudahan apa yang telah kita usahakan ini dan kehadiran kita sekejap pada malam ini di surau rumah Allah ini terhitung sebagai satu amal soleh yang akan tercatat di dalam buku catatan amalan kita, dan kita akan lihat buku tersebut pada hari kita bertemu dengan Allah pada yaumul mahsyar nanti. Dalam suatu hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyrati sa'ah an yurfa'a al-'ilmu wa yaksura al-jahl, atau kama qala, rawahu al-Bukhari. Setengah daripada tanda-tanda dekatnya dengan berlaku kiamat, iaitulah diangkatnya ilmu alam dan banyak berlaku kejahilan. Jadi insya-Allah kita cuba lihat apakah maksud hadis yang begitu pendek yang telah kita dengar tadi pada malam ini. Boleh Anas, seorang sahabat Nabi yang di antara yang terbanyak meriwayatkan hadis, menceritakan beliau pernah dengar Nabi kita SAW kata, setengah daripada tanda-tanda nak berlaku kiamat ni iaitulah ilmu diangkat ataupun ilmu itu hilang dan banyak orang jahil. Nampak-nampak ni zaman kita dah ni, zaman kita dah ni, bukan zaman dulu, bukan zaman Imam Ghazali, bukan zaman Imam Syafi'i, bukan zaman Rasulullah, zaman kita. Makna ilmu yang diangkat banyak, sama ada ilmu itu hilang atau dimatikan para ulama. Kerana ulama ni ilmu dalam dapur, kita ilmu dalam kitab. Kalau orang tanya nanti jangan nak tengok kitab ni. Jadi bila dimatikan para ulama, maka hilang ilmu. Jadi mahu kita, iaitulah kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, iaitu mentaati satu perintah Nabi SAW, talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, yang selalu dah kita dengar hadis ini. Belajar ilmu agama ni fardu, sama ada laki-laki atau perempuan yang mengaku Islam. Islam ni kita mengaku. Dia pergi buat IC, dia tulis Islam. Mana dia buat pengakuan supaya orang tulis itu Islam. Nampak? Isi borang itu Islam. Bermakna dia buat pengakuan, dia nak dikenal sebagai Islam. Jadi bila kita mengaku Islam, laki-laki ke perempuan, wajib belajar ilmu agama. Apa makna wajib? Benda makna fardu. Fardu mimma yusabu qa'imuhu wa yu'aqabu tarikuhu. Siapa yang buat dapat pahala, siapa tak buat masuk neraka. Maksudnya bila kita jahil dan kita tidak belajar ilmu agama, berdosa. Maka yang berdosa itu nerakalah tempatnya. Nampak? Sebab tu kalau ada orang mari kita panggil ustaz, mari ngajar di taman, mari ngajar di sudah, mari ngajar di sejid, tiba-tiba orang jahil di sekeliling tu tak mari dengar, padahal tidak ada uzur, maka kalau 3 kali mari ustaz, dia tak mari juga, jadi pasi, dari jadi wajib nikah. Jangan main-main. Nampak?
Kita ingat Fasik ni minum arak ikan ekor ni. Kita ingat Fasik ni sokong kerajaan tak mau ke Islam ni. Orang ngajar di masjid, orang ngajar di surat, dia tak pergi dengar, sedangkan dia jahil. Fasik. Nampak? Laki-laki perempuan. Likulli muslimi wa muslimatin, bagi semua orang laki-laki Islam dan perempuan Islam. Muslimat ni betul. Kita faham muslimat ni hak pakai tudung labuh kan. Hei, betul. Tapi aja orang muslimat pakai tudung labuh. Muslimat ni bahasa Arab, maknanya perempuan yang beragama Islam, walaupun pakai seluar nampak punggung. Muslimat tu. Betul tak? Walaupun pakai baju kalian sini nampak tiok, walaupun pakai skut, walaupun seluar ketat, tapi dia Islam, muslimah tu. Nampak? Arab dia kalau dikumpul muslimah, kalau lama muslimah tu. Jadi bukan muslimah ni yang pakai tudung lapor, bukan. Bukan muslimah ni maknanya yang pakai jubah, tapi itulah pakaian muslimah yang sepatutnya. Yang kita sedihnya dia muslimah tapi pakai skut. Dia perempuan Islam. Ini semua ni kita kena faham. Nyakit isu dia punya virus yang ni. Nampak? Orang Yahudi Nasara ni dia pakak macam mana cara nak hancurkan Islam. Caranya orang Islam jangan ikut Islam dan tidak faham Islam. Cara mana tak boleh faham Islam? Jauhkan anak-anak mereka daripada majlis-majlis ilmu. Jauhkan dari ulama. Bila jauh daripada ulama, maka dia tidak ada ilmu tentang Islam. Bila tak ada ilmu tentang Islam, maka dia tak tahu akan ajaran agama dia sendiri. Bila dia tak tahu, dia akan langgar hukum-hukum macam yang berlaku sekarang. Cara nak tarik supaya jangan pergi surau masjid, dia buatlah rancangan-rancangan program-program yang budak-budak jadi lari, tak pergi masjid. Berlaku tak sekarang? Tak berlaku. Pasal takut. Takut benda kau. Jangan takut kita ni. Allah hanya beri nyawa ke kita. Tak ada orang boleh ambil nyawa kita. Takut apa? Jangan takut. Tengok tentera-tentera kafir berperang. Tak takut orang tu. Dia kafir. Nah, agamanya batin. Nah, semua bohong berlaku. Janji-janji bohong. Tak masuk surga pun. Menang masuk neraka, mati masuk neraka, kafir. Tapi dia berani berperang. Nah, kita jangan takutlah. Kalau dengar maknanya dengan ulama, jangan takut. Sebab kita nak merealisasikan akan sabda Nabi tadi, iaitu kita nak belajar. Nampak? Jangan main. Jadi nak cara nak jauhnya, buatlah benda-benda program supaya orang tak mari ke surau masjid. Orang mengajar pukul 8 sampai pukul 9, dia tak lari dia. Padahal dekat dengan surau. Dia tengok TV, bodoh punya orang. Kan cerdik orang dia. Bodoh. Sedangkan kalau kita tidak ada ilmu, gelap perjalanan kita di alam barzakh. Kalau kita gelap, sengaja cari gelap, buang benda jiwa, cerdik ke bodoh? Seluruhnya kuatlah sikit. Takut punya. Jauh kemuti jauh. Kalau rumah kita cerah lah. Bila siap rumah, beli rumah. Ada duit, beli rumah bangla 400,000. Tak ada duit sikit, beli rumah biasa, rumah murah 90,000. Dapat kereta langsung, PPRT rumah. JKK sign. Boleh dah rumah ada lampu tak? Kita masuk dah ada lampu tak? Cerah. Ada lampu bilik air, ada lampu jamban, ada lampu sekolah, ada lampu ruang tamu, ada lampu beranda, lampu bilik tidur. Dia pun masuk dalam rumah dia. Dia tengok cerah, dia buang habis lampu. Menangis habis anak-anak ni. Jadi gelap. Ayah tu terdik ke bodoh. Begitulah bodohnya orang yang bila ulama-ulama datang nak menerangkan akan kehidupan dia dengan ilmu agama, dia duduk dalam gelap kejahilan, dia dah lari. Samalah orang tu, dia membuang lampu yang orang nak beri kepada dia. Itulah orang yang paling bodoh.
hari. Pasal apa orang tak suka kepada ilmu? Kita tengok ni ramai lah, tapi ada surah 3 orang tengok. Malah ni Alhamdulillah ramai 200-300 kot rasa-rasa. Tapi ada masjid 8 orang. Ustaz mari ngajar 8 orang tengok. Masjid tiang 18, orang 8. Banyak tiang pada orang. Siang tu ustaz tu, sebab ustaz tu ustaz pelawak. Kalau tak sampai 15 orang tengok, tak payah. Nah, jadi lagu mana kata pejabat inilah tak awak buat, nak buat tulis je lah 18 ke 20 siap tak tahu itu semua. Kalau dia tulis 3 orang, dah 3 orang mari bina tu imam, tu minat, dia kecil. Kalau lagi pada tengok TV duduk dalam kebodohan. Sebab apa orang tak buat ilmu? Sebab lihat mentaliti umat ni, mentaliti piti. Tahu tak piti dia? Kalau jangan bagi piti. Dia tak bagi duit piti. Dia sebut piti dia. Pasal duit. Kalau bagi duit, Allah Rabbi orang mengaji betul. Nampak? Sebab tu kita tak mau kerja dengan Allah Ta'ala. Kita nak kerja kerjaan dunia, kerjaan Allah tak mau. Padahal kerajaan Allah gaji berlipat-lipat kali ganda. Tapi kita tak mau kerja. Sebab tu kita tidak tahajud, tidak qiyam mulai, tidak baca Quran, tidak zikrullah. Nah, bangun tengah malam bukan tahajud, tengok bola. Apa kita tak semangat kerja dengan Allah? Pasal bayar lambat. Nampak bayar lambat. Nabi kata siapa yang semayang ni 2 rakaat, 1 mahligai. Mana mahligai? Dalam surga lambat boh. Paling semayang dalam surga pada wangi, dalam semua lambat. Kita nak derak. Nampak? Kulikal insani min ajal. Manusia ni jenis nak derak, nak cepat. Nah, bagus tadi kita nak kerja sengaja. Kalau sebut kerja dunia, turun pagi balik malam tak apa. Pasal bayar bulan. Kalau bayar pada masyarakat, tak ada orang nak kerja. Sungguh. Ambil poster jawatan kosong tepek di pokoknya. Nah, tengok ketang 18 setiap bulan. Tulis itu jawatan kosong, kerani kilang, gaji 18,000. 18,000. Peheng. Tapi bayar pada masyarakat. Cuy. Orang pun kata syarikat dia. Tak ada. Bodoh punya syarikat. Tak ada orang nak kerja. Waktu kita kurang. Tak. Orang dah panggil ustaz, panggil penceramah, panggil tok guru, nak sampai ilmu, nak suruh cerah. Boleh duduk rumah tengok TV. Betul. Daripada muda sampai tua tengok TV. Boleh. Bukan kita larang tengok TV, tapi ni maghrib ni, bainal maghribi wal isya, prime time dia bagi. Waktu antara maghrib dengan isya, waktu pertama untuk menuntut ilmu. Jaga ustaz ngajar pukul 4:30 pagi. Kita nak belajar agama pukul 2:30 petang, kita kerja. Nampak? Jadi bila ramai yang jahil, maka porok peronda berlaku lagi. Baca sekarang. Nah, tak benar Islam ramai jahil. Ramai jahil. Tapi jahil tak nampak sebagai satu kerugian. Jangan jahil benda-benda yang kait dengan dunia. Sebab kita telah di brainwash dalam TV, dalam surat khabar. Tak ada kepentingan ilmu agama. Ada. Tengok belanjawan berapa ni berapa ratus juta untuk pondok. Ada. Ada skepeng bagian mari. Tak ada skepeng untuk pondok, tak ada. Umum belanjawan 843 juta untuk kesenian. Aduh, kesenian. 685 juta untuk kebudayaan. Ke pondok ni. Puan-puan tak payah tak beri banyak, 500 juta untuk pondok-pondok seluruh Malaysia. Satu pondok dapat 150,000. Okey lah. Nah, ni jalan nak masuk pondok macam zaman Jepun. Siang tengok
belajar hadis Nabi, belajar tafsir Quran, belajar kitab-kitab agama untuk melahirkan ulama-ulama. Tak ada bantuan daripada pemerintah. Pasal apa? Pasal pemerintah bapak jahil. Dia layak gitu tak? Bapak jahil tak? Dah. Tapi dia pelaku, tak tahu benda. Jahil ilmu agama. Dalilnya kita ni, banyak mana kita ni yang hari-hari dah mari dengar, tak ada kita dengar kuliah, jahil lagi. Apatah lagi anak-anak kita yang jenis tak berani dengar orang mengajar, lagilah jahil. Bila jahil macam-macam berlaku. Yang paling dahsyat kekufuran. Al-jahlu aqrabu ila al-kufri. Bila jahil mudah menjadi kafir. Ramai mana masuk Kristian, masuk Hindu. Nah, pasal jahil ni. Orang Islam lawan ulama ada. Dia lah Islam, dia lawan ulama. Pasal jahil. Kalau dia belajar, dia tak lawan. Nampak? Dia lah Islam, dia lawan ulama. Orang kata ni ulama ni hukum Tuhan lah. Peduli apa aku? Dia lah Islam. Yang kita kan tak apa dah dia lawan Islam, tapi dia pergi Mekah. Waduh. Jangan lawan Islam, jangan pergi Mekah, pergi Bangkok. Nampak? Sebab tidak melawan para ulama, melainkan para munafikin. Orang munafikin ni Nabi kata, Allah kata jangan muliara kalau mampu gerak. Jangan semayang-mayang ni. Jangan main-main. Jadi kita balik semula ke pakar jalan, belajar ilmu agama. Bila kita belajar, baru kita tahu inilah kebenaran. Nampak? Ilmu dunia kita tak susah. Sekolah bertambah-tambah ni. Universiti dulu tahun 80-an ada 8 universiti. Sekarang 180 universiti. Nah, tak masuk kolej ni banyak dah perkara dunia. Kau agama. Nampak? Tengoklah sekarang ulama berlawan dengan orang jahil. Orang sokong orang jahil. Bodoh punya maksud. Nah, yurfa'al ilmu maknanya ilmu itu diangkat ke langit. Maknanya ulama hebat-hebat mati. Orang Perak ada seorang ulama besar, nama dia Syekh Idris Al-Marbawi. Betul tak? Oh, hebat dia Syekh Idris Al-Marbawi. Seorang ulama daripada mana? Kampung Lubuk Merbau. Belajar di Mekah daripada zaman kanak-kanak, sambung di Mesir pula, mengajar di Mesir, karang kitab di Mesir, ada kilang cetak kitab di Mesir. Kalau kita pergi di Mesir tengok kitab Arab kata ni Jordan ni ulama, ada pula orang Perak ada jual kitab Syekh Idris Marbawi. Dia lepas dia menjadi ulama, dia balik ke Perak pasal lama sangat duduk di Mesir. Dia balik nak tengok kampung lama dia. Dia balik di Perak, dia dengar orang kata ada seorang alim di Kelantan nama Tok Kinani. Dia pergi jalan kaki, bukan naik ekspres SKMK bukan. Syekh Idris Marbawi jalan kaki, ikut jalan gajah dalam hutan, melalui jeli dan gerik. Nampak? Berjalan kaki, nak pergi jumpa Tok Kinani, nak cium tangan pasal nak ambil berkat. Dia ulama dah. Tu lalu dulu. Itu lebih nak ambil keberkatan. Dia dengar ada orang hebat ke, orang alim di Kelantan nama Tok Kinani, dia berjalan kaki. Bukan nak pergi ngaji, buka pondok nak ngaji ni. Tak, 2-3 hari dia pergi jalan nak ziarah pasal ambil berkat orang alim di Kelantan. Dia ulama dah. Kita jahil tukir, bodoh macam kena. Orang ngajar tak mau mari dengar. Betul tak? Itu masalah. Dan kita jahil, orang ngajar marilah dengar. Tak bawa kitab tak apa. Ni semayang tak pandai. Fatihah pun letak bukan habis. Bukan kata nak suruh tafsir surah Luqman, Fatihah dah libat
baca. Dan mampu kira masuk dalam kubur lagi. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma biqaduka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka. 7 hari 7 malam. Al-mu'minu yuftanu fi kuburihi sab'a layalin aw kama qala. Hadis Tabarani, orang beriman dipitnah di dalam kuburnya soal muka nakir 7 hari 7 malam soal. Nampak? Tidak soal fizik, tidak tanya bahasa Malaysia, tidak tanya mu kereta berapa buah, tidak tanya mu pahala sains, tidak tanya mu boleh degree ke master, tidak tanya mu profesor ke madya saja. Dia tanya tentang akidah. Dan kalau tak mari dengar orang yang ajar tentang akidah, memang bodoh tak tijawaan. Nampak? Kalau tak dengar tentang hadis-hadis Nabi, larangan-larangan agama, halal-halal, memang langgar lah, katakan. Dah semayang pun tak. Semayang pun tidak. Hijau turun pagi belum subuh, 5:30 keluar dah. Pasal apa? Takut jam. Dah semayang subuh. Lembu untuk kandung wajib semayang subuh, lembu semayang subuh. Tapi oleh kerana lembu dah wajib, dia pun relax dalam kandang. Balik maghrib tu dia baru sampai rumah. Dohor dah semayang, asar dah semayang. Satu waktu tinggal 6,000 tahun dalam api neraka. Dalam mazhab Hambali sengaja tinggal satu waktu jadi kafir laknat, tanam jerah dari tanam kubur Islam satu waktu. Pasal dia pakai haliman tarakas salata muta'ammida faqad kafara biha. Nabi kata siapa yang tinggal satu waktu saja, bukan 1 tahun, satu waktu, maka telah menjadi kafir terang-terang. Bukan kinayah, bukan sindiran. Mazhab Hambali dia pakai hadis ni ya. Satu waktu semayang tinggal dengan sengaja out station. Balik awal lagi. Elek ring, berat menanam. Complete set dah. Tapi kita anak dah semayang tak ada anak. Berdengar orang dah semayang. Kerja pegawai, kerja kilang, kerja tu minta semayang. Orang dah semayang, tak ada agama. Malah salat Allah, la dinalah. Siapa tiada salat baginya, tiada Islam baginya. Kena gitu kok kat maikat tulis Melayu mudah lupa. Pergi jabat dataran pada saya nak buang Islam ni ya. Tak apa. Pasal orang ngajar kata kalau tak semayang bukan Islam. Oh gitu pula kata pejabat. Dok saya ni buang aja. Jangan main-main. Pasal apa? Roh agama. Kena ambil cana, ambil berat, buat agama segala seperti. Dalam bab semayang ni, halal-halal ni, dengan bab pemerintahan ni, ekonominya, muamalatnya, mulakahat, baru ada kehidupan dalam Islam. Bukan sikit-sikit. Nah, semua sekali. Tapi tak ada kepentingan kan. Tapi tengok semayang dalam bab ibadat jahili, dalam bab muamalah pun jahil juga, dalam bab munakahat pun jahil juga, dalam bab macam-macam lah, bab jinayah, bab pemerintah ekonomi politik balik awal dulu tu, rata-rata duduk dalam kejahilan. Sebab tu kita hidup balik majlis ilmu. Ni tapi dia mesti ada halangan. Kita nak hidupkan balik majlis ilmu, mesti ada orang baru. Dia tepek poster dia sikit payah. Panggil orang ceramah payah ngajar dia, malah potong api. Itu kita ngajar di Kelantan. Cerita Isra' Mi'raj. Konon-kononnya nak ceramah 2 jam, baru 5 minit, baru dah naik buruk, baru buruk siapa? Pada api. Tu negeri orang Islam letak dia boleh buat lagi. Esok TMB telefon minta maaf, saya dipaksa potong api. Dah naik buruk, pelak dulu. Nampak? Dia boleh potong api, tapi dia dah potong keinginan manusia nak kembali ke pakai jalan. Boleh. Walaupun gelap 2 jam juga sampai ke habis. Batu kita ni jangan takutkan. Bila bersama dengan Islam, bila hajat kita mundi betul nak kepada kebaikan,
maka Allah akan tolong. Tak usah takut kan? Tak usah kata Gajah Rusia tumpang. Nah, tuan tak ada cerita tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukan nak tajwid saja. Bukan yang budak-budak saja. Cerita tu mudah tengok. Macam mana aku hantar burung-burung yang kecil je. Tayran ababil ni kata Imam Tabari burung kecil. Macam burung titik orang ada lawan lagu. Mengalahkan tentera Abraham yang menggunakan kereta kepala besar. Abraham ni bila dia tengok maknanya Mekah ni maju, dia teki. Dia nak supaya orang daripada Mekah tu jangan pergi Mekah, di Yaman pula. Dia punya kepala otak. Dan awak lagu ni dia buat tokong besar. Bodoh. Dia buat satu tokong besar macam batu kek. Konon-kononnya orang akan mari situ, tak mari juga. Dia tanya sebab apa ada orang di Yaman. Kita buat macam-macam dah. Pampai ada batu, tak mari juga. Orang kata sebab di Mekah ada Hajar Aswad, batu dari syurga. Dia pun ada tentera bergajah. Gajah Yaman tak ada gajah. Tak hidup. Gajah ni gajah Afrika. Gajah ni ada 6 spesies. Ada 6 jenis, 6 family. Gajah yang paling besar sekali gajah Afrika. Gajah yang paling kecil sekali gajah Malaysia. Sungguh. Batu gajah, gajah bukan mana kecil. Tapi kecil gajah Malaysia pun besar. Gambar mana kena pijak, lebih tarik. Penelitian ada senatang lari lagi. Kecil-kecil gajah pun besar. Maka kalau kecil gajah Malaysia besar dah, apatah lagi gajah Abraham. Order dulu, import online daripada Afrika. Sebut dalam kitab tarikh, gading gajah dia 12 kaki. Nah, sekarang dalam 6 kaki, 7 kaki lah gading gajah besar. Di zaman dulu 12 kaki. Kalau gading 12 kaki, takkan gajah 3 kaki. Jadi nak jalan sebab tanah. Mana hebatlah sebab itulah maknanya tentera Quraisy ni dia jenis darah pahlawan. Dia tak macam darah kita, darah Melayu, darah orang Islam kan. Darah pahlawan maknanya suka berperang. Kalau tak ada perang lah, jadi nenung ni. Oh, perang tak ada perang. Jenis Quraisy. Kalau amat main perang, perang. Tak terhambat ada jenis manusia dia suka perang. Yang antaranya sekarang orang Chechnya. Nampak? Republik Chechnya. Chechnya sekarang sedang berperang dengan Rusia laknatullah. Chechnya ni Islam. Jangan kita buat diam-diam. Saudara kita, saudara Filipin dulu keluar dalam TV peperangan pertempuran di Chechnya dengan Rusia. Sekarang dia tutup. Tak ada berita. Sebab apa? Sebab dulu bila keluar berita pertempuran di Chechnya, ramai orang Islam yang simpati dan ada mujahidin yang pergi turut berjuang. Ada mu'alah daripada Kanada baru 2 bulan masuk Islam, orang putih. Umur baru 23 tahun. Tengok peperangan di Chechnya, ambil tiket terbang daripada Ontario, terus pergi ke Chechnya, mati syahid. 3 minggu duduk sana, mati syahid. 3 bulan, 2 bulan masuk Islam. Faham? Orang Chechnya ni dia jenis tak takut benda. Ni janggut panjang-panjang ni. Nampak? Anjing tengok lagi. Kita janggut tak ada misal cakap dia kejar dia hati lah. Ini Chechnya memang rakyat. Nampak? Sekarang sedang berjuang mempertahankan bumi Chechnya. Hari-hari tapi tak ada berita. Nampak? Dan ramai ada orang-orang daripada luar, daripada Yaman, daripada Sudan, daripada Saudi yang dapat syahid di Chechnya. Nampak? Pejuang Chechnya ni bila orang telefon dia kata tentera Rusia akan lalu petang ni. Sebanyak 50 buah kereta kebal, 8 kereta pisah dan sebagainya. Berjoget. La ilaha illallah. Sebab apa? Boleh bertempur. Joget ya, joget aja lah. Macam-macam kan. Nak suka sangat. Nak suka perang. Sebab tu tak menang-menang Rusia. Negara yang canggih, yang hebat dengan perlengkapan perang, tak menang. Nampak? Dia main dalam mandor gitu lah. Pasal apa? Pasal berani. Ini kecil.
berani juga. Biarlah dia 5 minit sekejap. Bagi orang keteng. Mau lagi. Boleh tak? Boleh. Nampak? Tengok air. Jadi bila tengok gajah yang tak pernah tengok, lari juga kuih yang berani. Pasal apa? Pasal ingat ke tak lari dengan gajah, mari jalan kaki boleh lawan. Mari dengan gajah tak pernah pelik. Besar je gajah. Tak macam kita kot lah. Kalau kata nak perang, okay, orang Seri Manjung masuk, orang muda-muda kena perang betul. Tak? Pasal orang pada kasar mari nak serang kampung kita. Oh, beres. Waktu pergi, orang ni waktu pisau lipat, ada waktu watannya pun. Dia ada orang pada kasar mari dia cepat. Lagi habis. Dah ada yang main lawan betul lah. Jadi orang Kuwait ni, pahlawan ni bila tengok gajah yang sangat besar, lari naik ke bukit, lok saja ke Abraham. Tapi Tuhan kata yang mengalahkan tentera Abraham, no, Tayran Ababi. Nampak? Burung yang sangat kecil. Jadi tak usah bimbang lah. Nah, Islam tidak akan menang. Yang menang Allah. Islam tidak akan kalah. Dia akan menang semua. Kerana Islam ni agama Allah. Nah, waktu kita biarlah. Aku nak menuntut ilmu. Aku nak belajar. Mu marah kata aku nak pergi juga. Tengok orang, mu kalau pergi semua kat ustaz tu, tak ada duit raya. Oh, jangan gitu lah. Jangan gitu lah. Ada juga dia. Takut, tak usah takut lah. Kita mati, dia mati. Betul tak? Mati belaka. Raja mati. Tak usah kata office bom. Raja yang paling hebat sekali, Raja Fir'aun. Betul tak? Dia punya kereta kuda buat ke mah? Tayar mah, rem mah, sober mah betul. Spoiler mah. Oh, baru hebat lah. Raja-raja dalam dunia, Raja Mekah, Raja Kuwait, kereta tayar dah. Raja Fir'aun, tayar mah, tengok mah. Dalam museum, tayar kereta kuda dia pada mah. Mana hebat Fir'aun. Paling hebat di dalam dunia. Sekarang mana duduk? Dalam api neraka. Pasal apa? Pasal lawan Islam. Betul tak? Jadi kita nak balik semula ke kampung asal kita. Allah turunkan kita ke dunia, tak ada benda-benda. Pakai miskin, pakai harta, pakai ilmu. Maka kita besar, cari harta, cari ilmu, balik ke akhirat. Itu matlamat kita. Kita asal daripada syurga, bukan asal Seri Manjung. Kalau pakcik asal mana? Berarti pakcik asal Ipoh. Tak betul ini. Beranak Ipoh, asal syurga. Betul tak? Antum min adama wa adamu min turab. Kamu daripada Adam daripada tanah. Dan mula-mula Adam dicipta dalam syurga. Maka diturunkan dua orang, Tok Nyang dengan Tok Nuh kita, Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam, dari syurga turun ke dunia, melahirkan kita dan balik ke kampung asal kita. Dua benda Tuhan suruh kita cari, iaitu dunia dan akhirat. Dunia supaya kita senang dalam dunia, akhirat supaya kita senang di akhirat nanti. Nak mencapai kesenangan akhirat, 4 perkara. Yang pertama iman, kedua ilmu, ketiga amal, yang keempat ikhlas. Dari iman ramai ada orang tak lepas. Ramai mana sekarang orang yang Islam tapi tidak beriman, tidak percaya dengan kehebatan agama dia sendiri. Orang kata kita tegakkan Islam ni, boleh menang dari Islam ni, tak ada iman. Kata ni hukum Quran, dah hukum Quran mana dah ni hukum Quran. Dia boleh petikai hukum Quran. Kalau kita jalankan hukum Islam, kita tak akan jadi maju rasa-rasa ni. Aduh, mabuk ke apa? Ni bumi ni milik siapa? Milik Allah. Bukan milik manusia. Bila bumi milik Allah, segera wajib kena taat perintah Allah. Ni kita nak buat surga, tak ni. Surga ni rumah Allah, bukan rumah Tok Iman. Surga ni bukan rumah Tok Bilal, rumah Allah. Oh, kita pasang di tiang bumbu atak apa semua. Mari lalu. Ni ada permit, ada surat. Dah nak buat surga. Tak boleh. Saya beri masa 3 hari simpan balik. Kalau tidak, berdoa atau sodok. Aduh. Kan rumah Allah buat di bumi Allah. Dah salah ke? Tanah kita, patut kita diri rumah kita salah.
Yang suka nak runtuhkan rumah Allah orang yang menumpang. Kita manusia ni menumpangnya bumi Allah. Nah, tapi orang yang menumpang ni dia lupa. Dia penumpang saja. Dia pergi rombak rumah Allah. Ni bumi Allah. Buat rumah Allah, dia marah. La ilaha illallah. Kita ada tanah 15 ekar. Takkan kita nak buat rumah 15 ekar. Kita buat rumah ada 2 le buat rumah. Nah, lepas tu orang kampung nak masak teriak tak ada PD mari jumpa kita. Kita tolong boleh lah tumpang tanah. Pasal kami tak ada tanah nak buat pondok-pondok je nak duduk. Kita orang kaya ni duduklah, saya benar. Bila dia benar, kita benar dia duduk, dia pun pakat nak rombak rumah kita. Banyak cantik. Mu menumpang tanah aku, mu marah aku pula dah. Mu nak rombak rumah tu, maka itulah manusia. Tumpang rumah bumi Allah, lepas tu marah ke rumah kamu. Nah, panggil mari surah tak mau mari. Dosa kata nak duduk depan dengan orang ngajar, daripada bodoh jadi cerdik, daripada gerak jadi cerah. Nah, kata ni malam ni ada kuliah tafsir. Tak apalah, sibuk-sibuk, busy. Esok ada kuliah tauhid, jadi. Esok ada meeting. Lusa kita panggil penceramah agama ni, ada 3 orang buat forum. Lusa saya naik KL. Dan bila mu boleh ni, mampu lagi memari surat. Mati dah. Baru nak mari masjid surat. Ni umat Melayu. Jahat, tak berhenti pasal, kurang ajar. Dia tak kurang ajar itu. Orang panggil mari surat, so imam tu bila habis orang siap baca, dia mari, tak mari juga. Tak berhenti masa. Dia tak, dia mari. Tapi kalau orang panggil kena beri kahwin, oh tak boleh pergi tu, kota sarang semua. Kalau kendur dia tahan depan tu. Kalau makan kena beri kahwin, no, air hitam Johor, pergi, tadi, mati, tak boleh ni, pak 2 kuku. Makan pulut kenduri, sini panggil dia. Pergi apa? Makan pulut tak? Orang Gana panggil makan pulut. Pulut tak ada pun nasi je. Kalau kenduri habis negeri, litang negeri lagi. Tapi kalau sebelah rumah orang ngajar tak mari, biar tak. Kurang ajar. Kok panggang dia ni. Sebab panggilan manusia dia pergi walaupun jauh. Panggilan Allah hayya ala salat, hayya ala falah, tak boleh mari. Biar tak. Tak. Biar tak. Segar dari mari. Mati baru nak mari surat. Usung pun dalam kandil lagi. Imam di mana semayang-mayang aja ni. Dah apa mari surat? Dah nak ambil sunat. Nak sunat pada otak. Mudah dah rajin mari surat, terus semayang di rumah. Bukan wajib semayang-mayang di surat masjid. Tak wajib pun. Semayang sini, orang yang main di surat ni semayang sini. Dan mu main dekat mana tak tampak projek, semayang tak tampak projek. Sibuk sangat main bola sampai datang mari masjid, semayang kat tiang tu. Tak ada sabar pun. Leonardo jadi baca terkul. Ni dia kena gitu. Bukan marah nak suruh henti basuh. Anak-anak kita kalau kita slow belaka punah je. Kita ada lembut dan keras. Nah, dalam kita backhand tu anak kita degil tu. Itu juga lah ulama dengan masyarakat. Ulama tidak benci rakyat masyarakat ni. Dia hentang kuat-kuat pun supaya kita mudah terasa. Sebab kita ni bersibuk. Bersibuk kalau kita beramah ambil tisu, kita beramah gosok, jual tak laku. Kalau nak laku ambil tukuh, katak baru laku juga. Bersibuk karak jumpa dalam aicor, dalam lokang. Ada sekira banyak terusi berkarat kuning. Ada dalam biru karat. Baik, kita buat balik ke rumah sekilo si yang karat, kita ambil tisu, beli tisu kat meja 18 batok. Kita pun sapu slow je. Tak, selama 8 minggu. Jual laku tak? Tak laku. Dan nak laku buat mana? Nak laku ambil besi karat tu, letak di dalam api. Kita tengok kat arah buat parang. Tukang besi. Letak dalam api dulu, bakar. Lepas bakar, katak. Teng. Jadi 5
15 lu jual sultan bulan beli 80,000. Betul tak? Kita ni yang berkarat dah, banyak dosa, banyak salah dengan agama, banyak salah dengan Allah. Mata kita dosa, telinga kita dosa. Mari nak tolong kata. Ni kata ni tukang mesin baru jadi comel. Ibarat kereta yang aksiden dah. Kita ondur daripada jalan, lori sapah langgar belakang, baru keluar lotong biar lain, kong bah, kotek habis. Nampak pecah habis, bokeh tertabur habis, bonek-bonek. Kita pun polis. Tak boleh polis, slow and steady. Tak tadi kena bagi bengkel. Bengkel dia sepuluh dengan api. Patut katok dengan tukup. Tukup Sony tak lock. Ni pada satu dong dong pasal kepek tu. Kita ni kereta pelanggan. Nampak? Lepas tu seming, spray, bubuh dengan glossy apa semua. Baru tu becam ni. Itu juga lah kita dengar, kena keras ni. Kalau lembut tak mau balik awal kita, tuan-tuan jangan bimbang. Kita semua umat Islam, okey belaka dah. Tak gamuk dengan dia itu. Kita darah belaka dah. Kita dapat syurga nanti. Belum. Bukan kita marah. Sebab bila tak ada ilmu semayang dah betul. Bila semayang dah betul, tak sah. Kalau sah pun kadang-kadang tak ada dapat hikmah. Sebab bacaan dan semayang bermula dari takbir sampai kepada salam, semuanya ada maksud daripada Allah, supaya kita hayati. Hayati ni bukan tafakur, kita hidupkan dalam kehidupan kita. Barulah solat kita tanha al-fahsya wal munkar. Dan kita takbir, kita tak faham tak? Allahu Akbar. Betul dah Allah Akbar, tapi benda maksud dia Allah Maha Besar. Bukan setakat tu. Kalau setakat tu Tuhan tak suruh lagi kita sembahyang. Allah Maha Besar maknanya lepas mu salam, mu keluar dari masjid dan surga jadi. Mu ingatlah Allah Maha Besar. Yang lain kecil belaka. Seorang habuk aku tak takut. Bila hukum Allah, dia yang atas, hukum manusia bawah. Kalau yang berkait dengan agama Allah, tak boleh dibuat main-main. Itu baru Allahu Akbar. Kita dalam semayang Allahu Akbar, keluar semayang ad-dunya akbar. Tak betul dah situ. Dulu masuk doa iftitah, pada takbir kita salah dah. Tak ada kehidupan kita bermula dengan takbir dah. Sebab tu Allah isyarat bermula dengan semayang. Sebenarnya kehidupan kita tu bermula dengan Allahu Akbar, tapi isyarat latihan tarbiyah dalam semayang. Lepas tu kita bangun tidur pagi kena ingat Allah yang Maha Besar. Suruh takbir dulu pada waktu subuh, supaya segenap hari sebelum kita tidur sepanjang hari Allah Maha Besar. Dunia cek tadi. Ni kita dunia besar. Kalau nak paskat dah ada lebih pada pukul 9, nanti bos marah. 9:01 minit dah ada, ganti bos panggil. Tapi paskat dengan Allah semayang pukul 4:30 asar, pukul 6:30 mudah semayang ni. Kenapa? Kamu kata dunia Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, awal. Hukum Allah kita langgar, hukum manusia tak berani langgar. Berhenti traffic light, lampu merah, tak jalan. Lain siang hari, pukul 4 pagi. Seorang diri, orang dah kat buruk. Lampu merah, berhenti. Tak ada orang seorang. Trafik, tidur orang bini dia. Tak pergi juga, walaupun lampu merah. Kerana ini undang-undang manusia lebih besar pada undang Tuhan. Layan siang hari, menurutnya memudarat orang ramai. Kalau kita langgar merah, dah pukul 4 pagi. Tepi kubur orang tu. Itu 2-3 ekor tak potong dah. Tapi subuh mudah semayang, tak ada apa-apa. Binimu tak tutup aurat, langgar terus hukum Allah. Hukum manusia, pukul 4 pagi mu berhenti lagi. Lesen mati, tak berani terus bawa kereta, bawa motor. Padahal lesen mati orang nampak tak? Tak nampak.
bawa segera-segera. Tu salahnya. Nampak blok berhenti tu. Awak tengok berhenti. Tapi lesen mati tak berani pergi tau. Sebab apa? Sebab kita tidak takut pada Tuhan. Kita duk ajar, duk latih takut kepada manusia. Kalau kita buat steady lah mana lesen mati, lesen mampu, tak ada hak. Lesen mati, duk dapat cek lesen. Boleh lah, bukan tumbik kot air. Lesen mati. Itu sebab kita latih dah takut kepada manusia. Bukan kita nak suruh langgar hukum, tapi nak kabur hukum manusia. Kita tu sangat jaga hukum Allah tak jaga. Nah, takut benda kat kalau kita lihat rotek mati, nak lesen mati. Kan bawa ke dia rotek mati. Kalau saya tak ada fikir dia nak bayar. Nah, ada satu petua. Kalau kita bukan sengaja lah, kita lesen mati, lepas tu ada rock dia fikir nak boleh ke nak lari belakang, dia dah keluarkan dah ke belakang dengan kayu. Nampak tu ni tapak kat boleh tu, dia tanya lesen bang, memang jalan lah. Dia suka tu betul. Bolehnya bagi lesen Allah bang. Sebab kalau kita ketakutan sebut dalam kitab Syarah Azkar Nawawi, nak sunat bang dalam keadaan sangat takut pada sesuatu. Nampak? Kita jalan dalam hutan jumpa 5. Nak pergi mana kita? Depan 5 belang, tepi 5 bintang, kiri 5 kumbang, belakang dia titik. Bang, insya-Allah 5 tu lalu. 5 mana 5? Sini panggil dia. 5 apa? 5. Berarti aku panggil tiger. Binatang ni dia takut kepada kebesaran Allah. Tak ada binatang tak takut Allah. Yang tak takut Allah binatang manusia. Betul tak? Batu tak ada binatang masuk neraka. Jumpa 5, jumpa gajah, tak boleh nak lari dah. Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kuat, jangan slow. Kalau slow dia makan kita. Tapi jangan masuk dalam hutan minta, ya Allah, aku nak jumpa 5 sekali nak teh aku tak kata. Nabi marah buat gitu kan. Jangan minta. Kebetulan, tapi itulah ingat saya ajar bang, tapi jangan slow lah. 5 bang. Biar kuat. Nah, gitu jugalah kalau blok bang. Nah, dia kata bang, saya nak lesen. Hai dalam sekolah. Suruh dia tolong kabar dah ada mana 300 riyal ni. Tu tak masuk sama-sama kita berpuluh-puluh sama. Masa mana dia tempoh? Balik tak benar faham fikir orang zalim gitu. Aku dah lah. Kita bayar kereta, suti kereta dekat 3,000 dah. Roket dengan insurans. Dan 2 kereta kat 6,000. Faham? Dan aku bayar kat 6,000. Laju 250 lepas apa? Pasal insurans bayar tinggi. Saya kacil 18 riyal insurans. Faham? Dah. Ini sampai kau pulau rakyat beribu-ribu bayar sama. Dapat bilion. Wow. Harta orang kalau kita ambil secara tidak sebenar, orang tak rasa, walaupun diluluskan oleh mahkamah ataupun parlimen, tapi kalau hak zalim haram. Nabi kata mani kita harta milik muslimin. Barang siapa yang mengambil harta orang Islam secara tidak sebenar, faham? Aujaballahu lahun nar. Allah wajibkan mereka ini masuk dalam neraka. Wajib bukan sunat. Wa harrama alaihil jannah. Allah haramkan muka-muka ni masuk dalam syurga. Wajib masuk neraka, haram masuk. Jadi membebankan rakyat. Qala rajulun, kata seorang laki-laki, walau wa in kana yasira ya Rasulullah, kalau berapa orang ambil harta rakyat sikit saja lagu aja, tak banyak lah, ribu-ribu sikit je, 20-30 riyal mana kira. Jawab Nabi, walau kana qadiban min arab,
sekalipun sebatang kayu ranting yang ada 5% wajib masuk neraka. Allah. Tapi dah jahil, dah dengar orang ngajar, tak ada takut. Tapi syukur tadi betul bang ni, memang awak takut. Jangan main. Ataupun gini, rotek mati dengan main ni 300 ya, kena cas. Kamu rotek 100 lebih dah. Nah, program pipa. Nah, nak kena cas tambang 300. Siapa agak dia biji tu, tukar seluruh. Ambil belah dalam, pakai belah luar. Memang lepas. Ini kita kapal. Jangan tak buat, dia lepas kita. Tunggu kalau tak boleh lagi. Dia bini kata, rotek mati. Ni kau keluar dalam 4 kali 2, memang lepas. Kau kata muak lagi ni, muak kira kau. Waduh, lepas. Nampak? Buat susah capak lagi. Tentu ya. Baik. Bila kita semayang, kita tak betul akibat daripada kejahilan, maka semayang kita tak ada. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu bil qabri, Nabi kata as-salat. Perkara pertama yang dihitung, yang dicek dalam kubur ke atas seorang manusia, semayang tu cek. Dah semayang dah betul, semayang rosak, sebab apa rosak? Dah belajar pakai ikut orang. Nah, bila molek wa in salahat sadiru amal. Kalau semayang dia betul, maka okey semua ibadat yang lain. Wa in fasada sadiru amali. Kalau semayang tidak betul, amalan lain tidak diambil. Tapi kita tak ada benda pun bab semayang ni. Orang yang meninggalkan semayang adalah penjenayah di sisi agama. Buka dalam kitab-kitab pakar, jika ada suatu kampung yang tak mahu semayang, maka wajiblah menteri atau raja menghantar polis untuk menangkap orang di kampung itu. Ke kitab pakar. Tapi kita kerajaan yang ada dalam sekarang, tinggal semayang bukan satu kesalahan. Dipanggil hak peribadi. Nampak? Padahal semayang hak tinggi sekali. Nah, sebab ambil kepaltuan semayang tu atas daripada Sidratul Muntaha. Pada malam Isra' Mi'raj, Tuhan boleh bagi fardu semayang di bumi, benar? Macam puasa zakat haji. Tapi bagi atas pada langit, kerana dia yang paling tinggi. Nampak? Awalumma, awal-awal yang pertama kena kira semayang. Dah kalau jahil, nah, tak tahu boleh semayang, baca pun rayok repang sekali. Nah, baru dapat Allah Akbar, sami Allah. Tak ada tamak nina. Tak ada tamak nina, tak sah. Pasal jahil. Ambil wuduk pun jahil. Pada main di setan, pasal tak ada ilmu. Habis basuh siku, setan kata tadi niat pula tak sama pula dengan basuh muka. Basuh pula kita. Habis basuh kaki nak masuk dalam surau, setan pun kata, tumit tak rata pula tu, sikit lagi bawah. Gostam pula kita pergi basuh tumit. Takbir Allahu Akbar, setan kata tak kena, huruf roh tu tebal sangat, nipis sikit. Dia permain-mainkan oleh setan ni, pasal kita jadi tak tahu benda, tak bagian. Tinggal semayang, jenayah di sisi Islam. Kalau mencuri, kalau katakan Malaysia ni laksana hukum Islam, sekarang ni hukum lorek, hukum sekular. Kalau laksana hukum hudud, nah, orang yang tinggal semayang hukum mati. Mencuri, potong tangan. As-sariqu was-sariqatu waqta'u aydiyahuma al-ayat. Potong tangan. Berzina, mana pula berzina? Az-zaniyatu waz-zani fadlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah al-ayat. Berzina perempuan, berzina laki-laki, sabit kesalahan, musam yang anak dara dan teruna, 100 pukulan. Tapi tak semayang. Pak mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, hukum mati. Kerana dia yang paling besar sekali semayang. Nah, jangan main-main semayang. Tapi dalam keadaan kerajaan kita sekarang, dia semayang tak ada hak.
Dia mesyuarat pun tak semayang. Meeting tak semayang. Main golf tak semayang. 18 lubang. Pada hari nak balik selubang ni, lubang pupuk. Dah perlu 18 lubang. Nah, bukan salah main golf, tak salah main, nak main pun. Mu sekali pukul masuk dulu dalam lubang, tak ada khas. Nah, tapi jangan tak semayang. Nak semayang gua ni start pukul 12.30. 18 lubang kau. Pukul 4.30 baru 14 lubang, ada 4 lagi. Orang bang maghrib baru lubang yang ke 17. Nampak? Main golf punya pasal. Kaki dengan bola golf, dengan kayu golf, masuk neraka lagi. Bangkit pada mahsyar, orang yang lalai pada agama dibangkit dengan benda yang dia lalai. Orang yang lalai daripada sembahyang sebab main golf, bangkit pada mahsyar kayu golf sakut tekuk. Nampak? Nak jadi Tiger Woods kan? Tiger Woods 5 hutan. Woods tu hutan, Tiger 5. Faham? Orang yang randik sangat main bola sampai ada sembahyang, bangkit pada mahsyar digantung tekuk, kasut bola tiago, bola lama-lama contoh. Macam lagi dia. Orang yang randik asyik dengan tasbih, bangkit dengan tasbih. Orang yang asyik dengan kitab, bangkit dengan kitab. Orang yang asyik dengan sejadah sembahyang, bangkit dengan sejadah. Boleh kan? Asyik dengan yang lara, bangkit dengan lara. Yuhsyarun yub'atsun nasu yaumal qiyamah ala ma mata alaihi, rawahu Muslim. Manusia ini dibangkitkan di padang mahsyar atas benda apa yang dia mati hari ini. Mati sebagai orang yang lagu main judi, bangkit dengan daun jeruk. Mati sebagai pengisap dadah, bangkit dengan daun jack. Jadi kita nak mati je tak apa. Pilih diri. Bila setengah jari. Jadi surga ni alhamdulillah dia pasal ramai ni sama orang. Pasal ada surga-surga masjid mewah tapi tak ada orang. Itu akhir zaman baru. Masjid sampai 10 juta, 18 juta orang, 3 orang, 4 orang. Sebab apa? Sebab bila nak balik kata panggil ustaz, dia kata dalih, ni dalih. Ni dalih. Mana orang ramai dalih? Sikit boleh. Nampak? Ini akhir zaman. Dulu kita mengajar di Masjid Ladang. Masjid Ladang ni kampung, saya dipanggil Kampung Ladang. Dia bukan ladang, sebenarnya nama dia ladang. Tapi dalam bandar, setengah kilo dari pusat bandar. Jadi satu masjid, Masjid Ladang besar. Masjid Ladang besar dalam, dengan surga ni dalam 30 kali besar Masjid Ladang. Kalau kata masjid depan tu besar, masjid dia baru besar Masjid Ladang 4 kali. Jadi ngajarlah malam ni setiap malam. Penuh kan. Walaupun tak pernah masjid, masa pernah masjid dalam 6,000 orang. Jadi orang dalam 3-4 sos, 1 sos 90 orang, dan 4 sos kat 300-400 orang tau. Ramai ada yang sampai setengah masjid, malam tu guru sampai 2-3 ribu orang. Malam kita tak ramai, ada 400 orang, 500 orang. Bila dia menang dulu, pilihan raya, dia buang semua. Saya ada Mekah, orang telefon ustaz, ada surat dari Jabat Agama. Kata tolong baca buku. Dia pun baca situ. Kepada ustaz ni sukacitanya dimaklumkan, khidmat anda tidak diperlukan lagi di Masjid Ladang. Aduh. Dah beri ngajar atas dasar tak ada tauliah. Tak ada tauliah. Itu tak ada tauliah. Ustaz tu pasal ekstrim. Ustaz tu pula, ustaz ni pasal terlibat dengan parti politik. Pula tu. Sekarang ni yang paling ramai mengajar ada timbalan mufti. Ramai mana tengok? 24 orang. Inilah golongan yang tak mau masjid itu makmur. Ini. Ni golongan yang paling zalim. Tak ada orang zalim ni. Man adlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkar fi hasmuh. Siapa lagi golongan yang lebih zalim